Bila kita bergraduasi, kita akan apply kerja. So, kita akan cari job sana, kita cari job sini. Jadi, bila kita dah dapat kerja, so kita akan dapat gaji. Jadi, first thing first, bila kita dapat gaji, perkara pertama yang kita perlu buat adalah kita hendaklah apply takaful. Fungsi kita apply takaful adalah untuk melindungi kewangan kita andai berlaku apa-apa yang tak diingini kepada diri kita. Okey, jadi persoalannya adalah macam mana harga takaful seseorang tu dikira, okey? Apa sebab-sebab yang mempengaruhi harga bulanan caruman kita tu? Kita tengok sebab yang pertama. Sebab yang pertama adalah umur. Semakin tinggi umur kita, semakin tinggilah caruman bulanan takaful kita. Okey, sebabnya apa? Sebabnya apabila umur kita semakin meningkat, kita punya risiko kehidupan semakin meningkat. Maksudnya risiko untuk kematian semakin meningkat, risiko untuk kena penyakit semakin meningkat. So apabila risiko meningkat, harga takaful ataupun harga caruman takaful kita akan meningkat. So, bagi anda dekat luar sana yang masih berumur 20-an, 30-an, jadi cepat-cepatlah apply takaful bagi yang belum ada. Kalau anda tunggu semakin lama, anda punya harga takaful akan jadi semakin tinggi. Okey, itu adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah status merokok. Bagi orang yang merokok, dia punya caruman takaful dia akan berbeza berbanding orang yang tidak merokok. Bagi orang yang merokok, harga dia kemungkinan RM15 ataupun RM20 lebih tinggi berbanding orang yang tidak merokok. Sebab apa? Sebab orang yang merokok ni dikategorikan sebagai orang yang berisiko untuk kena penyakit berbanding orang yang tidak merokok. Okey, tapi ada orang cakap, oh, orang yang tak merokok pun ada juga kena sakit jantung, ada juga kena kanser. Ya, betul. Tapi kalau kita tengok daripada statistik kesihatan, orang yang merokok, dia punya risiko dia lagi tinggi berbanding orang yang tidak merokok. Okey, itu adalah sebab yang kedua. Okey, tapi ada sesetengah klien saya, dia tanya, okey Afiq, kalau macam tu, baik kita declare tak payah merokok. Maksudnya masa kita nak apply insurans tu ataupun kita nak apply takaful tu, dalam borang kita tulis kita tak merokok. Jadi kita akan dapat harga rendah lah sikit kan? Betul tak? So, okay, kita boleh buat macam tu. Tapi akan ada risikonya di masa hadapan bila kita nak claim. Macam mana risiko dia? Okay, risiko dia macam ni. Contoh, okay, ada orang ni, dia nak apply takaful. So, untuk dia dapatkan harga yang murah, dia sebenarnya perokok, tapi dia declare dalam polisi, dalam borang permohonan takaful tu, dia declare tidak merokok. Jadi, harga dia lebih rendah. So, risikonya, bila dia nak claim lepas ni, contohlah selepas 2-3 tahun dia ambil, dia disahkan kena penyakit jantung. Katakanlah contoh, dia kena sakit jantung. Jadi, bila nak claim, hospital dia akan hantar full report kepada syarikat insurans. Jadi syarikat insurans ataupun syarikat pengendali takaful ni, dia akan buat assessment terhadap claim kita tu, sama ada nak approve ataupun tak approve. Okey, jadi bila dia tengok kita punya medical report, okey, dalam laporan perubatan tu, dia tulis dekat situ terdapat kadar nikotin sekian di dalam badan pesakit ni. Jadi, bila syarikat insurans tengok, oh, orang ni ada kadar nikotin dalam badan, tapi dalam borang permohonan tulis tak merokok. So, syarikat insurans boleh reject kita punya claim atas alasan kita menipu semasa nak apply insurans ataupun nak apply takaful. So, hati-hati dekat situ. Memang kita boleh tipu syarikat, tapi kalaulah mereka jumpa bukti yang bahawasanya kita ni perokok, sedangkan dalam kita punya borang permohonan tulis tak merokok, jadi company boleh gunakan benda tu sebagai alasan untuk dia tak bayar claim kita. So, hati-hati dekat situ. Itu adalah sebab yang kedua. Perkara yang ketiga yang akan menentukan caruman takaful kita adalah kelas pekerjaan. Maksudnya dekat sini, okay, kelas pekerjaan tu dia ada 4 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga dan kelas keempat. Okay. Semakin tinggi kita punya kelas pekerjaan, semakin tinggi risiko pekerjaan kita. So, maksudnya dekat sini, kita punya caruman takaful tu juga akan jadi tinggi. So, kelas pekerjaan ni macam mana? Dia macam ni tau. Setiap pekerjaan, dia akan dikategorikan mengikut kelas masing-masing. So,
Kelas pertama ni biasanya orang yang bekerja di pejabat. Macam contoh kerani ke, ataupun orang kerja bahagian admin ke, banker ke, ataupun cikgu, pensyarah. Mereka semua tergolong dalam golongan kelas pertama. So, bila mereka nak apply takaful, dia punya rate tu rendah berbanding kelas-kelas lain. Okey, bagi kelas kedua pula, macam contoh doktor ke, nurse ataupun orang berniaga. Bagi orang macam ni dia termasuk dalam kelas kedua. Tapi dia punya caruman tu antara kelas pertama dan kelas kedua dia tak ada beza sangat tau. Dia macam lebih kurang sama sahaja. Kalau beza pun macam beza RM1, RM2 je. Itu beza kelas 1 dan kedua. Tapi yang memberikan beza harga yang banyak adalah kelas ketiga dan kelas keempat. Kelas ketiga ni pula adalah contohnya macam pomen ke, mekanik ke, ataupun macam driver taksi ke, driver bus ke. So, mereka ni tergolong dalam kategori kelas ketiga. Jadi, orang yang bekerja dalam kategori kelas ketiga ni, so dia punya harga akan sedikit tinggi berbanding dengan orang yang bekerja dalam kelas pertama dan kelas kedua. Okay, itu contoh kelas ketiga. Contoh pekerjaan kelas keempat pula adalah macam badan beruniform. Contoh bomber ke, polis ke, JPJ ke. Bagi orang macam ni, dia punya kelas pekerjaan tu di tahap yang paling berisiko. So, dia berada dalam kelas keempat. Jadi, dia punya harga insurans dia akan jadi tinggi lah sikit berbanding dengan orang yang bekerja kelas 1, 2, 3. Tapi kena tengok juga. Macam contoh kalau polis. Okay. Bagi polis yang berada dekat office, contoh dia dah pangkat besar ataupun pegawai dan sebagainya, mereka tergolong dalam kelas kedua, okay? Bukan kelas keempat. Sebab dia punya job scope dia tu bukan berada dalam kategori berisiko. Tapi contoh kalau polis yang selalu kena turun padang, yang kena pergi operasi, bagi job scope yang macam tu, so dia punya kelas pekerjaan kelas 4. So bagi orang macam tu, dia punya harga insurans dia akan jadi tinggi berbanding dengan kelas 1, 2 dan 3. Okay, so itu adalah contoh kelas pekerjaan. Perkara yang keempat yang akan mempengaruhi kita punya kadar caruman takaful tu adalah status kesihatan kita. Okay, status kesihatan tu macam mana? Status kesihatan tu macam ni. Katakanlah seseorang tu sebelum dia apply takaful, dia dah ada penyakit ataupun sebelum ni dia pernah masuk ward ataupun dia tak pernah masuk ward, dia tak pernah ada penyakit tapi BMI tak normal. BMI tak normal ni boleh disebabkan oleh dua keadaan. Yang pertama adalah orang tu terlalu kurus ataupun yang kedua adalah orang tu terlalu gemuk. Okey, bagi golongan macam ni, sebelum syarikat takaful ni meluluskan permohonan mereka, mereka perlulah buat medical check up terlebih dahulu. Hasil daripada medical check up tu akan keluar 3 keputusan. Okey, keputusan pertama, katakanlah dia punya penyakit tu orang kata penyakit yang biasa-biasa je dan bukan penyakit kritikal, bukan penyakit yang akan berulang dan sebagainya. Jadi syarikat takaful akan meluluskan permohonan tu tanpa dikenakan sebarang kos tambahan. Macam tu. Tapi katakanlah hasil daripada medical check up tu, dia punya tahap kesihatan tu berada pada tahap yang membimbangkan. Tapi walaupun membimbangkan, syarikat takaful still boleh menerima permohonan mereka dengan syarat syarikat takaful mengenakan kos tambahan kepada orang ni. Sebabnya dia punya risiko untuk claim tu tinggi berbanding orang lain. Okey, tapi katakanlah dia punya senario yang ketiga adalah dia punya penyakit tu dah tahap teruk ataupun dah kena tergolong dalam kategori penyakit kritikal. Okey, bagi orang yang macam ni, syarikat takaful dah memang tak boleh accept dia punya risiko, jadi dia punya permohonan takaful tu akan decline ataupun akan di-reject lah macam tu. Perkara yang kelima ataupun perkara yang terakhir yang akan menentukan harga ataupun caruman bulanan takaful kita adalah jenis perlindungan ataupun jumlah coverage yang kita nak ambil tu. Contohnya dekat sini, semakin tinggi jumlah perlindungan yang kita ambil, jadi semakin tinggi jugalah harga ataupun caruman bulanan takaful tu. So yang ni basically semua dah faham lah. Maksudnya kalau kita nak cover besar, dia punya bayaran bulanan pun akan jadi besar. Jadi itu adalah 5 perkara yang akan menentukan
harga ataupun caruman bulanan takaful kita. Saya harap video ni akan memberi sedikit pencerahan bagi anda yang baru-baru nak mencari takaful ataupun insurans. Sekiranya anda nak tanya apa-apa berkaitan dengan takaful ataupun insurans, boleh drop komen dekat bawah. Dan juga, kalau anda mendapat manfaat dalam video ni dan anda ingin melihat video-video seterusnya berkaitan dengan kewangan, anda boleh klik butang subscribe yang ada dekat bawah tu. Okey, so kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.